Bab larangan untuk kita membuat apa yang Allah dan Rasulnya larang. Qala Allah Ta'ala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, maka berjaga-jagalah orang mereka yang yukhalifu an amrihi, yang yukhalif yakni menyanggahi. Sebab tu kita panggil khilaf, khalaf, khilaf sunnah kita kata. Yukhalifu an amrihi, yang menyanggahi arahan dia, yakni arahan Nabi SAW, menyanggahi cara Nabi SAW. An tusibahum fitnah, nanti akan ditimpa kepada mereka fitnah. Au yusibahum azabun alim, atau ditimpa pada mereka azab yang pedih. Allah Ta'ala bagi amaran, bagi hazar kepada orang yang menyanggahi arahan Nabi SAW. An tusibahum fitnah, ditimpa pada mereka fitnah, yakni di dunia. Perkataan fitnah maksud ditimpa kepada mereka sesuatu yang akan merosakkan agama mereka, merosakkan kebahagiaan mereka. Orang Melayu bila sebut fitnah, dia kata fitnah tu maksud kita tuduh orang tak ada bukti, ataupun tuduh orang tak buat, kita kata fitnah. Jadi yang tu pun mungkin, tapi bukan itu sebenarnya maksud fitnah. Sebab tu kadang-kadang mereka terjemahkan perkataan fitnah tidak kena pada tempatnya yang selalu kita sebut. Macam orang kata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Quran kata fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Kadang-kadang bila mari musim ustaz-ustaz berdalil, dia kata tak baik fitnah orang. Tuhan kata al-fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah tu bukan maksud ni. Fitnah dalam perkataan Quran bukan maksud fitnah tuduh orang. Jadi niat dia tu betul, tapi dia pakai dalil yang salah. Fitnah dalam Quran maksud musibah yang merosakkan agama, keselamatan, keamanan. Kita kata fitnah. Bila kita kata berlaku rusuhan, berlaku kegawatan, kita kata fitnah. Jangan share nanti berlaku fitnah, yakni berlaku kerosakan. Jadi bila orang istidlal, orang guna al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih dahsyat daripada membunuh, sebagai ayat kata kita tak boleh fitnah orang. Betul lah, dalam Islam memang tak boleh tuduh orang, tapi fitnah dalam Quran bukan yang tu maksud dia. Letak salah tempat. Sebab tu Quran kata, kita sebut dalam hadis Nabi ajak fitnatul mahya wa mamat, fitnah masa hidup dan mati, dan fitnah azabil qabr, fitnah azab kubur. Maksud ujian, maksud satu musibah. Jadi siapa yang menyanggahi arahan Nabi, timpa musibah di dunia, musibah pada agama. Dia tak dapat agama yang sebenar, dia tak dapat zauq agama yang sebenar, dia tak dapat taste agama yang sebenar, dia tak dapat rasa agama yang sebenar. Dia amal tapi dia rasa macam hanging, macam merewang. Dia cari tak jumpa Tuhan, dia cari tak jumpa amalan. Niat kita betul, tapi kadang-kadang kita hantar surat alamat salah. Kalau kita tengok hak pi kat Turki, hak menari gusin pakai skirt, sehari berapa jam dia menari. Dia kata dia sedang
tenggelam mengingati Tuhan. Niat betul, alamat salah. Alamat nak bagi betul, kena ikut amrul Rasul, kena ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, ditimpa fitnah. Agama dia jadi kacau. Dia saat dia cuba yang ni, saat main musim dia nak rasa nak kena zikir kuat, saat kena musim nak kena menjerit, saat kadang-kadang dia rasa nak kena pergi duduk berdiri atas kubur kot baru ingat. Tu macam-macam yang tarikat dia bertry. Depa kata nak cari feeling tak mai. Feeling tak mai sebab alamat salah. Mother Teresa dia devoted hidup dia korban semua hidup dia bagi untuk agama dia. Dia pergi ke India, di mana tolong anak-anak miskin macam-macam. Tapi dan dia dikenal dalam Kristian. Tapi majalah Time keluarkan satu surat Mother Teresa kata sepanjang dia beribadat, dia panggil Tuhan, dia rasa panggilan dia kepada Tuhan ni tak didengari. Dia rasa dia tak berjumpa Tuhan. Tengok tang dia korban tu, kita puji ya. Tapi alamat salah. Alamat salah. Au yusibuhum azabun alim, atau nanti ditimpa pada mereka azab yang pedih, yakni di akhirat. Ayat ni yang dulu kita sebut, Imam Malik guna ayat ni apabila satu orang mai habaq kat Imam Malik, kata dia nak mulakan ihram di kubur Nabi SAW. Dia tanya Imam Malik di mana patut dia nak mulakan ihram. Imam Malik kata min haitsu ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam bir Ali atau Zulhulaifah. Di mana Nabi buatlah kita mula ihram, nak mula ihram. Tuan-tuan kalau pergi umrah setengah orang tak apalah pasal kita naik kapal terbang pantas. Kadang-kadang kita pakai siap-siap lah. Tapi kita tak boleh kata saya mula niat di tabung haji. Tak boleh. Bila dia lalu di Ya Lam-Lam, dia habaq kata sekarang Ya Lam-Lam miqat makani, tempat miqat bagi kita orang di Malaysia, Yaman dan seumpamanya. Maka kita pun mula niat. Kita kata labbaika umrah, labbaika ya umrah. Kita mula niat. Kita tak payahlah niat di tabung haji. Kita niat di mana Nabi sebut tempat-tempat dia. Oleh kerana Nabi dia daripada Madinah, maka tempat dia ihram Nabi di Berali. Jadi orang ni tanya Imam Malik, kat mana nak mula? Imam Malik kata Berali. Dia kata tak, aku ingat aku nak pergi mula di Masjid Nabi. Di mana? Di makam Rasulullah. Kata Imam Malik, la taf'al akhsha an tusibaka fitnah. Jangan buat, kata Imam Malik, aku bimbang nanti ditimpa pada engkau fitnah. Dia kata apa yang fitnahnya? Nak dibandingkan Masjid Nabi dengan Bir Ali, Bir Ali tak ada apa-apa kelebihan. Masjid Nabi ada banyak, lepas daripada Masjidil Haram, tempat yang paling afdal Masjid Nabi. Dari segi logik betul. Bahkan aku nak mula di makam Nabi, dekat dengan Nabi. Dari segi logik betul. Bir Ali tak ada apa-apa. Tak ada Nabi kata kelebihan semayang di Bir Ali, di Zulhulaifah, tak ada. Logik dia kata aku nak mula di tempat hak Nabi. Dah aku nak mula di Masjid Nabi. Imam Malik kata jangan, mula di tempat hak Nabi mula lah.
Imam Malik kata la taf'al akhsha an tusibaka fitnah. Jangan buat, nanti bimbang ditimpa padamu fitnah. Dia kata ai fitnah. Fitnah apa? Aku menambahkan kebaikan. Nabi buat di situ, tapi aku buat di tempat yang lebih bagus, iaitu masjid Nabi. Takkan itu fitnah? Satu tambahan kepada kebaikan. Kata Imam Malik, jangan. Kata Imam Malik, ai fitnatin a'zam. Fitnah apa lagi yang lebih besar? Min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi fitnah yang lebih besar, kata Imam Malik, bila hang menganggap hang boleh buat satu amalan yang Nabi kurang pada hang. Hang nak buat satu amalan dengan hang kata nak buat lebih baik tu, Nabi jadi kurang pada hang. Apa fitnah yang lebih besar? Lalu Imam Malik baca ayat ni, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Jaga-jaga orang-orang yang menyanggahi arahan Nabi, nanti ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Al-Imam Syatibi sebut kisah ini di dalam Al-I'tisam, kitab dia. Peringat, kita tak boleh buat bid'ah. Sebab ikut logik macam tu, kita bukan apa nak buat bagi lebih elok. Dia kata macam tu. Kita habaq jangan, Nabi tak buat. Tak, kita nak buat bagi lebih elok. Imam Malik jawab dah, apa lagi fitnah hak lebih besar apabila hang sangka hang nak potong Nabi, hang nak lebih daripada Nabi, Nabi jadi kurang pula pada hang. Sedangkan Allah Ta'ala hantar Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi tak jadi uswah hasanah. Nabi bukan contoh terbaik, hang baik lagi pada dia. Tak, saya tak kata macam tu, memang tak kata. Tapi apa maksud? Lebih baik ni lebih baik pada siapa? Tak, lebih baik daripada hak duk ada tu lah. Hak duk ada siapa punya? Nabi. Jangan main-main. Sebab tu Imam Malik kata, siapa yang buat bid'ah dan kemudian fahassanaha, dia tahsinkan dia kata bagus, faqad da'a anna Muhammadan khan, maka dia telah mendakwa Muhammad khianat. Kita kata tak, kita nak buat hak lebih baik, jangan. Artinya ada lagi benda hak lebih baik, Nabi ya khianat, tabak lagi tu. Apa nak maksudkan macam tu? Tak, Nabi tak khianat, cuma hak Nabi tu kurang baik sikit. Kata tu. Nak kata macam tu. Saya kata, sebab itu manusia bila dia beramal dengan sunnah, walaupun sedikit, hati dia tenang. Pasal dia tahu address ni sorak sampai. Ada orang banyak tapi bimbang tak sampai.